Nama saya Siti Nurhajah binti Muhammad Zulkifli. Saya ingin melaporkan tentang analisis psikologi perkembangan sosial emosi anak usia dini. Berdasarkan Undang-Undang tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berkaitan dengan pendidikan anak usia dini, tertulis pada pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, pendidikan usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sehingga 6 tahun dan bukan merupakan syarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Selanjutnya ialah pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang bertujuan kepada anak sejak lahir sehingga usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rancangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar kanak-kanak memiliki persiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Upaya pembinaan yang teratur dan sistematik diharapkan kanak-kanak mampu mengembangkan potensi yang dimiliki secara optimal. Halangan yang dihadapi oleh pendidikan anak usia dini adalah bagaimana cara mendidik anak usia dini agar potensinya berkembang meliputi potensi fizik, motor halus, intelektual, moral, emosi, rohani, emosi dan rohani kanak-kanak dengan memperhatikan faktor perkembangan kanak-kanak sebagai pembelajaran yang unik. Anak usia dini disebut juga dengan golden age kerana fizikal dan perkembangan motor halus kanak-kanak berkembang dan bertumbuh dan pertumbuhan mereka sangat cepat, baik perkembangan emosi, intelektual maupun moral. Bahkan ada yang menyatakan bahawa pada usia 4 tahun, 50% kecerdasan telah tercapai dan 80% kecerdasan tercapai pada usia 8 tahun. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu pendidikan penyelenggaraan pendidikan yang menitik beratkan pada pelekatan dasar arah pertumbuhan dan perkembangan iaitu agama dan moral, fizikal, motor halus, kognitif, bahasa, sosial emosi dan seni. Tujuan pembelajaran di tadika dan atau taska adalah untuk membantu perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan oleh kanak-kanak dididik dalam menyelesaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan selanjutnya. Salah satu kegiatan yang menggembirakan dan dapat meliputi 6 aspek perkembangan kanak-kanak adalah dengan bermain. Bermain adalah salah satu aktiviti yang menyenangkan serta dapat menjadi bermakna apabila belajar bagi kanak-kanak yang sekaligus menjadi satu proses yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan dan mempunyai manfaat untuk merangsang perkembangan kanak-kanak secara umum, membantu kanak-kanak dalam bersosial dengan orang sekeliling. Pada dasarnya, kanak-kanak gemar bermain, bergerak, bernyanyi dan menari, baik dilakukan sendiri maupun berkumpulan. Bermain adalah kegiatan untuk bergembira dan terjadi secara semula jadi. Kanak-kanak tidak merasa terpaksa untuk bermain, tetapi mereka akan memperoleh kesenangan, kenikmatan, informasi, pengetahuan, imajinasi dan motivasi bersosial. Menurut National Association for the Education of Young Children pada tahun 1997, bermain merupakan alat utama belajar kanak-kanak. Demikian juga prinsip yang sering didengar ialah bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Bermain yang menimbulkan kesenangan dari imajinasi dari kanak-kanak. Yang pertama ialah kepekaan sosial emosi. Perkembangan sosial selama 2 tahun pertama meliputi perkembangan tanda-tanda sosial di antara rakan sebaya. Gaya sosial pada masa itu berhubungan dengan sejarah kelekatan. Perkembangan perilaku sosial atau empati anak sudah mulai sejak
Usia 12 bulan, saat bayi merespon kesedihan orang lain. Pada usia 0 hingga 12 bulan, bayi dapat menunjukkan kesedihan dirinya. Pada usia 18 hingga 22 bulan, bayi dapat mencuba menghibur rakan sebaya yang sedih. Sudah mula boleh berkongsi dengan permainan orang lain. Pada usia 2 hingga 6 tahun, kanak-kanak secara beransur belajar bagaimana menjadi ahli sosial. Proses sosialisasi kanak-kanak pada masa ini dipengaruhi oleh corak keibubapaan, berhubungan dengan adik-beradik dan rakan sebaya, keadaan hidup dan persekitaran tempat tinggal kanak-kanak. Pada peringkat awal kanak-kanak, kehidupan emosi dan personaliti kanak-kanak berkembang dengan ketara dan dunia kecil mereka berkembang. Selain daripada pengaruh hubungan kekeluargaan yang berterusan, rakan sebaya memainkan peranan yang penting dalam perkembangan kanak-kanak dan bermain mengisi hari-hari mereka. Pada tahun awal kanak-kanak mengembangkan pelbagai cara untuk meningkatkan pemahaman diri mereka. Pemahaman diri sendiri dan memahami orang lain. Memahami diri dalam proses awal kanak-kanak Erikson, kanak-kanak telah memulakan bahan dan makna konsep kendiri. Walaupun ia bukan identiti diri yang lekap, pemahaman diri menyediakan asas yang rasional untuk identiti. Pemahaman kendiri awal melibatkan pengiktirafan diri. Pada peringkat awal kanak-kanak berfikir bahawa diri boleh digambarkan oleh banyak ciri material seperti saiz, bentuk, dan warna. Mereka membiasakan diri mereka daripada orang lain melalui penampilan fizikal mereka. Contohnya, Sandra, 4 tahun berkata, "Saya berbeza daripada Jennifer kerana saya berambut perang dan dia berambut perang." Ralph yang berumur 4 tahun berkata, "Saya berbeza dengan Hans kerana saya lebih tinggi daripadanya dan saya berbeza dengan abangnya kerana saya mempunyai basikal." Kanak-kanak prasekolah sering menggambarkan diri mereka dalam bentuk aktiviti seperti permainan. Pendek kata, pada peringkat awal kanak-kanak tingkatkan sering memberikan sifat-sifat perihal diri yang melibatkan sifat-sifat badan, harta benda dan aktiviti fizikal. Memahami orang lain. Pemahaman kanak-kanak akan orang lain juga mengalami kemajuan pada masa kanak-kanak awal. Teori pemikiran anak menangkap pemahaman bahawa orang lain memiliki emosi dan keinginan. Pada usia 4 hingga 5 tahun, kanak-kanak tidak hanya menggambarkan diri mereka dalam sifat psikologis, tetapi mereka melihat orang lain. Penyelidik telah mendapati bahawa walaupun kanak-kanak berumur 4 tahun memahami bahawa orang boleh membuat kenyataan yang tidak benar untuk mendapatkan apa yang mereka mahu untuk mengelakkan masalah. Sebagai contoh, kajian baru ini mendedahkan bahawa kanak-kanak berumur 4 hingga 5 tahun semakin ragu-ragu dengan aduan kesihatan rakan mereka apabila mereka mengetahui bahawa rakan mereka melakukan ini untuk mengelakkan daripada pergi berkemah. Walau bagaimanapun, pada usia 4 tahun, kanak-kanak belajar untuk memutuskan siapa yang perlu dipercayai dengan mengira kekerapan pembuat maklumat untuk membuat kesilapan. Perkembangan emosi. Kesedaran kediri kanak-kanak yang semakin meningkat adalah berkaitan dengan keupayaannya untuk merasakan pelbagai emosi yang lebih luas. Kanak-kanak seperti mereka pada awal kanak-kanak membolehkan mereka memahami reaksi emosi orang lain dan mula belajar mengawal emosi diri mereka sendiri, menyatakan
Bangga, malu, bersalah adalah contoh emosi sedar diri. Emosi kesedaran diri tidak berkembang sehingga kesedaran diri muncul pada usia kira-kira 18 bulan. Memahami emosi antara umur 2 hingga 4 tahun, kanak-kanak dengan ketara meningkatkan bilangan istilah yang mereka gunakan untuk menggambarkan emosi. Dalam tempoh ini, mereka juga belajar tentang sebab dan akibat perasaan. Apabila kanak-kanak berumur 4 hingga 5 tahun, kanak-kanak menunjukkan peningkatan keupayaan untuk mencerminkan emosi. Mereka juga mula memahami bahawa peristiwa yang sama akan menyebabkan orang lain berasa berbeza. Dan pada usia 5 tahun, kebanyakan kanak-kanak boleh menentukan dengan tepat emosi yang dijana oleh situasi yang mencabar dan menerapkan strategi yang boleh mereka gunakan untuk menangani tekanan harian. Kawal sulia emosi kanak-kanak merupakan aspek penting dalam perkembangan. Peraturan emosi pada kanak-kanak dilatih oleh ibu bapa. Ibu bapa mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan kanak-kanak, terutamanya membantu kanak-kanak dalam menguruskan emosi mereka. Bergantung pada cara mereka bercakap dengan kanak-kanak mereka tentang emosi, ibu bapa boleh sama ada mengambil pendekatan latihan emosi atau mengabaikan mereka. Perbezaan antara kedua-dua pendekatan ini paling mudah dilihat daripada cara ibu bapa menangani emosi negatif kanak-kanak mereka seperti marah, kecewa, sedih dan lain-lain. Ibu bapa bimbing emosi dan memantau emosi kanak-kanak mereka dengan melihat emosi negatif anak-anak mereka sebagai peluang untuk mengajar mereka, membantu mereka melabelkan emosi dan melatih mereka untuk mengendalikan emosi dengan berkesan. Sebaliknya, ibu bapa yang mengabaikan emosi yakni emotion dismissing parents dapat dilihat daripada tingkah laku mereka yang menolak, mengabaikan atau mengubah emosi negatif. Kanak-kanak daripada ibu bapa terlatih emosi adalah lebih baik dalam menenangkan diri mereka apabila marah, lebih berkesan dalam mengawal emosi negatif mereka, lebih baik dalam menumpukan perhatian mereka dan mempunyai masalah tingkah laku yang lebih sedikit daripada kanak-kanak ibu bapa yang mengabaikan emosi yang berkaitan dengan pengawalan emosi kanak-kanak yang lemah. Pengawal selain emosi dan berhubungan dengan rakan sebaya, emosi memainkan peranan yang kuat dalam menentukan kejayaan hubungan rakan sebaya dalam kalangan kanak-kanak. Khususnya, keupayaan untuk mengawal emosi seseorang adalah kemahiran penting yang digunakan oleh kanak-kanak dalam hubungan mereka dengan rakan sebaya. Kanak-kanak yang mengalami perubahan mood dan emosi negatif lebih cenderung untuk mengalami penerokaan oleh rakan sebaya mereka. Manakala kanak-kanak yang lebih positif dari segi emosi lebih mengawal emosi mereka. Adapun karakteristik emosi pada anak-anak, yang pertama, berlangsung secara singkat dan berakhir secara tiba-tiba. Yang kedua, memiliki volume yang kuat atau tinggi dari orang dewasa. Yang ketiga, bersifat sementara. Dan yang terakhir, lebih sering terjadi daripada orang dewasa. Pemain juga merupakan salah satu faktor perkembangan kanak-kanak. Erikson menulis tentang peranan bermain untuk perkembangan diri kanak-kanak, melihat daripada sebagai figura unik daripada yang lain. Melalui bermain, kanak-kanak dapat
memahami diri sendiri dan perasaan orang lain. Bermain memberikan kanak-kanak ketegasan dan kuasa ke atas perasaan mereka dalam dunia yang tidak nyata.